Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Malam ni saya nak mula sedikit tentang kajian kualitatif pula. Kerana saya dah banyak cerita pasal kajian kuantitatif. So saya nak mulakan dengan beberapa awareness, okey, kefahaman awal tentang kajian kualitatif. Okey. Pertamanya sampel non random. Kerana apa? Kerana nature kajian kualitatif adalah untuk mendapat maklumat secara yang mendalam. Jadi kita perlukan sampel yang sedikit. Okey, dan satu lagi isu yang berkaitan dengan sampling dalam kajian kualitatif adalah isu pilot test. Pernah dengar tak kajian pilot test dilakukan dalam kualitatif? Okey, so kita cuba bincang pada malam ni. Okey, kajian kualitatif memerlukan apa yang dikatakan sebagai partisipan yang rich informant. Bila kita nak interview secara mendalam, tentulah kita nak orang itu tahu apa yang kita nak temu bualkan berdasarkan protokol temu bual. Okey, namakannya interview protokol ya. Protokol temu bual, protokol itu bermakna kaedah, cara, okey, teknik untuk kita temu bual berdasarkan soalan-soalan telah kita sediakan untuk menjawab research question, persoalan kajian. Okey. Jadi teknik persimpalan yang digunakan adalah teknik persimpalan yang dikatakan sebagai purposive, bertujuan untuk memilih orang ataupun partisipan yang ditentukan cirinya oleh penyelidik sendiri. Penyelidik yang menentukan siapa yang dia nak interview, yang dia jangkakan memiliki kriteria-kriteria yang akan menjawab persoalan kajian. Itu namanya purposive sampling. Dan dalam masa yang sama ia juga boleh dijadikan purposive convenient sampling. Kenapa convenient? Ada kalanya partisipan itu berada pada situasi yang mudah kita hubungi, dekat dengan kita, ada connection dengan kita, yang kita boleh mendapat bantuan ataupun boleh menemui mereka dan temu bual mereka dengan lebih mudah. Contohnya, saya ingin mengetahui, katakan bagaimanakah amalan guru YouTuber, okey, yang terlibat dengan menghasilkan pelbagai video dalam channel-channel YouTube, dan bagaimana mereka melakukannya berbandingan cikgu-cikgu biasa yang tidak terlibat langsung. Okey, jadi tentulah saya akan memilih sekumpulan YouTuber yang maybe dekat dengan saya terlebih dahulu, dan boleh snowball juga kerana saya kenal mereka dan mereka kenal rakan-rakan yang lain. Itu convenient bagi saya compare dengan saya cari secara rawak saja siapa-siapa YouTuber yang ada di Malaysia. Maybe lebih baik saya meletakkan mereka-mereka yang boleh saya hubungi lebih mudah. Itu namanya convenient. Tak ada masalah. Kenapa? Kerana purposive tadi itu yang terlebih dahulu kita kena jaga. Mereka mestilah memiliki ciri-ciri tertentu. Umpamanya sekurang-kurangnya 5 tahun terlibat dengan YouTube, masih aktif, dan juga beberapa kriteria yang saya tetapkan sendiri sesuai dengan kajian yang saya ingin lakukan. Okey, katalah saya ada dalam kepala saya 20 orang yang saya nak interview. Maka saya mulakan dengan temu bual orang yang pertama. Jadi bila saya temu bual guru yang pertama, katalah saya dapati ada beberapa soalan yang saya kemukakan dalam temu bual tersebut yang tidak berapa difahami oleh guru tersebut, menyebabkan saya tidak mendapat jawapan yang memuaskan, dan saya boleh membuat amendment, perubahan kepada protokol temu bual tersebut. Maka saya setelah saya membaca jawapan daripada partisipan yang pertama, saya dapati jawapan itu agak tidak memuaskan dan longgar, maka saya boleh gugurkan dia daripada senarai partisipan. Bermakna saya mulakan dengan partisipan yang kedua pula. Katalah partisipan kedua barulah saya dapati jawapan yang saya perlukan, dan dianya satu jawapan yang mendalam, yang sesuai dengan temu bual yang saya lakukan kepada partisipan yang kedua. Bermakna saya telah mulakan dengan satu partisipan untuk kajian saya, sedangkan partisipan yang nombor 1 tadi telah saya gugurkan. Katalah saya pergi orang yang ketiga, saya dapati orang ketiga juga ada masalah.
okey, untuk menjawab soalan dengan baik, maka saya boleh gugurkan dia. Okey, walaupun dia orang yang ketiga, sekarang saya hanya satu partisipan dan saya teruskan. Katalah selepas saya mendapat menemu bual 10 orang, okey, 3 daripadanya gugur, maka 7 daripadanya saya telah dapat jawapan yang paling baik yang saya kendaki, dan saya dapati ada banyak pengulangan jawapan yang diberikan sehingga saya menjangkakan jawapan tersebut telah saturated. Okey, maka teknik persampulan untuk kajian kualitatif yang dikatakan purposive ini akan terhenti sehingga kita mendapat jawapan yang tidak lagi ada pembaharuan dalam jawapan-jawapan yang sekiranya kita temu buat orang yang lain. Maka kita dapat 10 atau 7 orang, maka kita berhenti setakat 7 orang itu sahaja. Dan tidak ada pilot test. Kerana apa? Kerana mereka yang gugur tadi, yang 3 orang tadi, kita anggap sebagai kita telah melakukan pilot test. Okey, itulah nature pilot test dalam kajian kualitatif, tak sama dengan kajian kuantitatif. Okey, sebab itulah kajian kualitatif sebenarnya tidak ada nama pilot test. Kita boleh gugurkan partisipan yang tidak mendapati apa yang kita temubualkan kepada mereka. Jadi anda kena faham, okey, perbezaan antara kajian kualitatif yang mementingkan rich information, data yang mendalam, okey, melalui purposive sampling, dan kita akan berhenti apabila data telah saturated, dan mana-mana dapatan kita dapati tidak mendapati apa yang kita perlukan, boleh digugurkan. So itu saja video pertama saya tentang kajian kualitatif. Jadi siapa yang belum subscribe, sila subscribe untuk teruskan perbincangan dengan beberapa aspek lain dalam kajian kualitatif yang maybe tidak dibincangkan secara live video begini di mana-mana. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you.